Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrujuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta alamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair wala hawla wala quwwata illa billahil alimul azim, amma ba'du. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita, masih lagi mengizinkan kita melakukan ubudiyah ketaatan kepadanya. Di samping itu, kita telah sampai kepada satu bulan yang begitu mulia, iaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi penyelamat kepada umat ini pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati kita dalam keadaan Allah SWT redha dengan apa yang telah diberikan kepada kita, dan juga kita redha dengan apa saja ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya telah dipertemukan dengan beberapa insan yang mereka itu hati mereka tergantung kepada masjid. Di mana pagi ini kuliah pertama saya, pengajian kitab Qalbun Salim, syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati, yang mana sepatutnya diadakan di Masjid Al-Mustaqim, tetapi mungkin atas beberapa sebab masjid telah ditutup. Maka saya telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang insan yang berjalan menuju ke masjid, yang hatinya tertaut kepada masjid. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkahnya itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, sementara akan dihapuskan keburukan baginya. Maka di rumah tuan inilah yang saya menyampaikan kuliah pada pagi ini, yang kita tidak dapat melakukannya di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan membaca sedikit daripada kitab Qalbun Salim, kerana kitab ini merupakan kitab yang sangat berkat, syarah kepada Penawar Bagi Hati, kerana berpandukan kepada pengajian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini tuan-tuan, iaitu satu ilmu yang wajib untuk kita menuntutnya, di mana dalam satu hadis Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ketika itu, Sayyidina Jibril alaihi salam merupakan dirinya sebagai seorang lelaki yang begitu tampan, yang begitu cantik paras rupanya, memakai pakaian serba putih yang tidak ada debu-debu pada dirinya itu. Maka telah bertemu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu antara lutut Sayyidina Jibril alaihi salam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah tiga perkara: apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Maka iman itu kita letakkan sebagai akidah, kepercayaan kita, itikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awaludin ma'rifatullah, awal mengenal agama ialah kita wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian adanya Islam, itulah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Syariat untuk kita menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat bagi mereka yang berkemampuan, dan mengerjakan haji di Baitullah bagi orang yang berkemampuan. Kemudian datang pula ihsan,
Maka ihsan inilah yang dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadat seolah-olah engkau melihat Allah. Dan seandainya engkau tidak melihat Allah, maka dengan itu yakinlah bahawa Allah sedang melihat engkau. Memang ketika kita semayang, Allah sedang melihat kita. Kita tidak akan lari daripada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mendengar, Maha melihat. Maka dengan itulah ilmu tasawuf ini akan memberikan kebaikan kepada kita untuk kita lebih lagi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa keadaan sekalipun. Maka dengan itu ahli-ahli tasawuf mereka amat takut ketika berada di atas muka bumi ini, kerana setiap perkataan, setiap perbuatannya akan ditulis oleh malaikat yang menjaga kita dan akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang wafat pada 505 Hijrah dalam kitab Ihya Ulumuddin, man lam yakun lahu nasibun min ilmi qaumi yukhafu alaihi su'al khatimah. Barang siapa tiada baginya daripada ilmu kaum ini, yakni ilmu tasawuf, nescaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, iaitu mati dalam keadaan kemaksiatan. Sedangkan kita berdoa, Allah mahtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Mengakhiri hayat kita itu dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abu Hasan Asyazili rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa tidak masuk lagi, yakni tiada mahir dalam ilmu tasawuf ini, mati ia mengekali atas beberapa dosa yang besar, padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu. Maka dengan itulah ilmu tasawuf ini, iaitu ilmu untuk membaikkan hati kita. Kerana hati ini merupakan raja. Hatilah yang memerintahkan seluruh anggota kita. Memerintahkan kepada mata agar tidak melihat perkara yang haram. Memerintahkan kepada telinga agar tidak mendengar ribah ataupun umpatan, keji, perkara-perkara yang tidak baik. Hati akan memerintahkan kepada kaki ke mana kaki kita melangkah, sebagaimana Tuan Hanif tadi itu melangkah kakinya pagi-pagi lagi mencari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati juga yang akan memerintahkan kepada tangan agar tangan ini senantiasa berbuat baik. Hati juga akan memerintahkan kepada anggota yang lain, perut, kemaluan. 7 anggota inilah yang wajib untuk kita menjaganya. Maka kitab Qalbul Salim, kalbun ni apa tuan-tuan? Kalbun ini hati. Salim iaitu sejahtera, hati yang selamat. Kerana di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa tubuhmu, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada amalanmu. Walaupun amalannya hebat, walaupun orang itu kaki masjid, kaki surau, tetapi kalau tidak menjaga hatinya, maka itu tidak dipandang oleh Allah SWT. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tetapi yang dipandang oleh Allah SWT ialah kepada hati dan niatnya. Apa tujuan dia datang ke masjid? Apa tujuan dia melakukan kebaikan? Apakah dia inginkan pandangan makhluk ataupun mencari keredaan Allah SWT? Inilah bab hati ini sangat berat untuk menjaganya. Kerana hati ini senantiasa berbolak-balik. Hati ini senantiasa diganggu dengan penyakit was-was. Kerana ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Taala, Allah SWT telah meletakkan 2 makhluk bersama kita. Di sebelah kanan kita yang menjaga kita, iaitu malaikat. Malaikat mulhim yang membisikkan perkara-perkara kebaikan kepada kita.
Adapun di sebelah kiri kita terdapatnya iblis laknatullah, syaitan yang bernama waswahan, yang senantiasa membisikkan perkara-perkara yang was-was kepada kita. Kita tolak kebenaran, kita tolak perkara-perkara yang telah disampaikan kerana ada bisikannya daripada syaitan itu membisikkan hati kita agar kita itu was-was dengan janji Allah, sedangkan Allah itu innaka la tuhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mungkir janji. Maka kitab penawar bagi hati menjelaskan erti ilmu tasawuf dan mabadi'nya, cara membersihkan dan menjaga diri daripada maksiat dan dosa dengan menjaga 7 anggota zahir terlebih dahulu. Kemudian membersih dan menyucikan batin selepasnya. Maka dengan itulah hati yang bersih, hati senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati berbaik sangka. Tadi di jalanan, Masya Allah, Tabarakallah, saya berjumpa salah seorang hamba Allah. Kalau saya berburuk sangka, ini perompak ini, lebih baik aku cabut lagi. Itu kalau hati kita buruk sangka. Tetapi kita berbaik sangka dengan senantiasa husnuzon dengan setiap orang, sedangkan orang itu datang ke masjid bukannya nak merompak kita, bukan nak melakukan kebaikan. Maka dengan itulah hati inilah yang akan memberi kepada kita agar kita itu senantiasa berbaik sangka dengan menyucinya, yang disebut sebagai takhliyah, iaitu menyucikan daripada sifat takbur, wujub, sombong, rasa besar diri, merasakan hebat lebih daripada orang. Masya Allah, Tabarakallah. Bukankah Rasulullah tidak memandang kepada perhiasan kamu? Kamu pakai jubah, kamu pakai selendang. Ini selendang yang dipanggil, ataupun burdah, ataupun rida, ya, yang senantiasa dipakai oleh para habaib. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Serban kamu, Masya Allah, Tabarakallah, besar sekali serbanmu, janggut kamu. Tapi kamu memandang hina kepada orang-orang yang tidak berpakaian seperti kamu. Kamu melihat mereka dengan pandangan yang jelek, pandangan yang buruk, seolah-olah engkaulah yang lebih hebat daripada mereka. Ini perhiasan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itulah hati inilah yang perlu untuk kita bersihkan agar kita senantiasa melihat setiap makhluk Allah SWT itu adalah hamba Allah, yang mereka itu ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para ahli tasawuf mengatakan apa yang dituntut, iaitu matlub kepada hamba melaksanakan dalam perjalanan hatinya kepada Allah, mengosongkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, bangga diri, wujub, hebat dan berbagai-bagai lagi. Itulah yang disebut sebagai takhliyah dalam ilmu tasawufnya, dan seterusnya menghiasi dengan sifat-sifat mahmudah, tahali, tahliyah, dengan senantiasa melihat sesuatu itu adalah perkara-perkara yang baik. Walaupun kita diuji dengan pandemik, jangan kita menuduh seseorang itu, oh kerana orang inilah, kerana perkara inilah, kerana itulah. Tidak. Sedangkan kita lupa semua itu telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk berlakunya, macam mana kita menyikapi apa yang telah diberi oleh Allah SWT. Adapun pahala, ganjaran, kasyaf, firasat, wijdan, irfan, syurga dan keredaan, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kurniaan mauhub kepada hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas, sungguh-sungguh menyempurnakan pembersihan hati dan menghiasi akhlak-akhlak diri itu dengan akhlak yang lebih baik. Bukankah di akhir zaman ini banyak perkara-perkara ataupun akhlak-akhlak telah pun terhina? Kita menghina orang lain, kita melihat seseorang itu dalam keadaan tidak mempunyai kebaikan langsung, maka itulah hati inilah yang nak kita bersihkan, maka akan baiklah seluruh anggota tubuh badan kita. Mulut yang Allah bagi, apa tujuan Allah cipta mulut kita? Untuk kita berzikir kepada Allah,
membaca kalamullah, apatah lagi pada bulan Rabiul Awal ini untuk kita memperbanyakkan bersalawat kepada Nabi SAW, bukan untuk kita mengumpat kepada orang lain, bukan untuk kita menghina orang lain, bukan untuk kita memburukkan orang lain. Sayyidina Ali karamallahi wajhah mengatakan, jangan engkau sibuk melihat kepada orang lain, kerana yang ditanya kamu di dalam kubur ialah tentang diri kamu. Allah tak tanya tentang orang lain. Allah tak sibuk nak tanya tentang orang lain. Tetapi yang ditanya, apa yang kamu buat ketika aku hidupkan engkau di atas muka bumi ini. Begitu juga tangan. Bukan untuk memukul orang, bukan untuk mencuri, merompak, mengambil yang haram, tetapi gunakan tangan kita dengan membantu orang lain, bersedekah. Tangan ini digunakan, tujuannya ada, setiap anggota itu ada tujuan yang Allah SWT beri kepada kita. Kaki kita bukan melangkah ke tempat yang tidak mendapat redha-Nya Allah, tetapi mencari tempat-tempat yang mencari keredaan Allah SWT. Begitu juga dengan telinga. Jangan didengarkan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Bukankah akhir zaman ini banyak berita-berita yang tersebar, berita palsu, berita yang tidak sahih, sama ada melalui WhatsApp-nya, melalui FB-nya, Instagram-nya, berbagai-bagai lagi. Itu sangat-sangat meyakinkan orang pada hari ini. Sangat-sangat dipercayai. Sedangkan di dalam Al-Quran terlalu banyak perkara-perkara yang benar yang disampaikan oleh Allah. Kenapa tak sampai kita yakin kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT? Kenapa tak sampai yakin dengan apa yang telah disampaikan melalui sabdaan baginda Nabi SAW? Sedangkan setiap apa yang keluar daripada mulut mulia Sayyidina Rasulullah SAW itu merupakan wahyu daripada Allah. Hinggakan Nabi digelar Al-Amin, yang dipercayai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa kita tidak mempercayai apa yang telah dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW? Kita rasa bersyukur dan kita mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga Allah SWT akan merahmati guru mulia kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah Ta'ala, yang telah pun menyiapkan kitab Qalbun Salim ini, syarah kepada penawar bagi hati. Kerana kalau kita membaca kitab penawar bagi hati, tuan-tuan, bahasanya bahasa yang klasik, bahasa lama, tuan-tuan. Apatah lagi kitab-kitab lama ini, kitab-kitab Jawi yang sangat sukar untuk orang di zaman ini untuk membacanya. Walaupun diterjemahkan, ia adalah satu kitab yang sangat baik, tetapi digunakan bahasa klasik yang sesuai di zaman pengarangnya, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Al-Muttalib Al-Madadi rahimallahi ta'ala. Maka dengan usaha daripada guru mulia kita Ustaz Muhadir Haji Jul, dengan kesungguhannya, dapatlah kita membaca kitab Qalbun Salim, syarah kepada penawar bagi hati ini, bagi memudahkan kita dengan bahasa moden pada hari ini. Kalau bahasa-bahasa orang dulu, Masya Allah, Tabarakallah, kitab-kitab lama dahulu, payah nak baca. Jangan kata nak syarah, nak baca pun terbelit lidah. Allahu Akbar. Guru kami, Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin As-Sanusiyah, Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin As-Sanusiyah, pernah menceritakan, dia orang yang mengaji di Mesir, tuan-tuan. Guru-gurunya di Kedah, guru-gurunya di Kelantan, yang tak pernah pun mengaji di Mesir. Ulama-ulama terdahulu mengarang beberapa kitab Jawi. Akhirnya mewakafkan kitab itu kepada beliau. Yang dia ni mengaji Mesir. Dia kata jangan kata nak syarah, nak baca pun tak boleh. Tu hebatnya ulama-ulama dulu. Hebatnya orang-orang dulu. Dia kata macam tikus gigit besi. Tengok tapi tak boleh nak gigit. Itulah di antaranya. Maka kita mulakan muqaddimah. Di dalam kitab mesti ada muqaddimah. Permulaannya iaitu muqaddimah muallif. Apa itu muallif? Muallif, kita baca kasrah baris bawah muallif, yang bermaksud penulis ataupun pengarang kitab.
Kadang-kadang kita dengar kan, ada orang-orang bersyarah berkata muallif. Itu pengarang kitab lah tu. Dia tidak dibaca fathah, iaitu baris atas, menjadi mu'alaf. Mu'alaf ini bermaksud orang yang dilembutkan hatinya menerima Islam atau orang yang baru masuk Islam. Itu dipanggil mu'alaf. Adapun mu'alif, baris bawah, lif, maka dengan itu, ia bermaksud pengarang kitab. Sedikit-sedikitlah kita dapat bahasa Arab ni tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Kemudian ini adalah muqaddimah Syekh Abdul Qadir Al-Madili sendiri, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, yang akan disyarahkan dan dikekalkan oleh Al-Fadil, guru mulia kita Ustaz Muhadir Haji Jul, seperti mukadimah asalnya, supaya setiap orang yang mendengar, setiap orang yang membaca kitab ini dapat menyelami bahasa hati Syekh Abdul Qadir Al-Madili. Kemudiannya setiap kitab, setiap permulaan di dalam apa saja perbuatan kita, dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, iaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim bermula dengan huruf ba. Huruf ba ini di sini fungsinya sebagai musahabah, iaitu musahabah yang bermaksud kebersamaan untuk mengambil keberkatan tabaruk. Itulah dia yang disebut sebagai ba, kerana setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada pengertian-pengertiannya yang dikaji oleh para ulama. Apa itu ba? Kemudian adanya huruf alif, iaitu ismun, yang berasal daripada kata sumu, yang bermaksud sesuatu yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Begitulah kedudukan yang ada kepada Allah Azza wa Jalla. Kita membaca di dalam sujud kita, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Bukan tinggi ukuran tuan-tuan, tetapi tinggi kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu, dan juga kedudukan yang Allah SWT itu begitu tinggi yang kita agungkan. Kemudiannya itulah dia ismun, iaitu kedudukan Allah. Kemudian kita menyebut Bismillah Allah. Biasa kita sebut Allah di dalam semayang. Allahu Akbar. Takbir intiqalat, perpindahan takbir. Kita juga menyebut Allahu Akbar, berasal dari perkataan, iaitu adalah nama zat bagi yang wajib ada, az-zatul wajib al-wujud. Allah itu wajib ada. Kita mempelajari kitab sifat 20 yang bermula dengan Allah itu wujud. Mesti Allah itu wujud. Tanda Allah itu wujud, iaitu adanya setiap ciptaan Allah, langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang wajib ada. Nama Allah yang agung itu ada nama Allah tu, Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berkat rumah ini diletakkan nama Allah, diletakkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diletakkan asma al-husna. Nas'aluka ya man huwallahu rabb, Allahu rabbi. Ini semua 99 nama Allah. Allah yang bersifat dengan sifat segala sifat kamalat, kesempurnaan. Allah itu, ciptaan Allah semuanya sempurna. Pada pandangan makhluk mungkin tidak sempurna, cacat, hodoh. Itu pandangan makhluk, sedangkan itu sempurna. Ciptaan Allah. Pada satu ketika tuan-tuan, salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sedang berteduh di bawah sebatang pokok. Pokok ketapang. Pokok yang besar, yang daunnya besar. Berteduh. Sedang dia baring-baring, dia melihat ke atas. Dia melihat buah pokok tersebut kecil. Buah pokok tu kecil. Pokoknya besar, daunnya lebar. Kemudian dia memandang ke bawah. Terlihat dia adanya pokok labu. Pokok labu ini kecil, menjala, tapi buahnya besar. Jadi orang ini berkata di dalam hatinya,
Tidak bijak Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak bijak Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan pokoknya besar, daunnya lebar, buahnya kecil. Sedangkan yang bawah tadi itu pokok labu yang menjalar, pokoknya kecil. Kenapa buahnya besar? Bukankah sepatutnya pokok yang besar, buahnya juga besar? Maka tidak semena-mena tuan-tuan jatuh sebiji buah daripada pohon yang besar tu kena kepada mukanya, mengaduh dia. Dia kata, betapa adilnya Allah. Kalau Allah cipta buah sebesar buah lambu tu kalau kena muka aku macam mana? Ada hikmah di sebaliknya. Itu sebab kita melihat setiap perkara yang berlaku ada hikmahnya. Kita senantiasa husnuzan dengan Allah. Saya bawa satu kisah. Seorang raja dengan pembantunya. Raja ni kerja dia suka memburu. Biasalah cerita-cerita orang dulu, cerita zaman dulu, raja ni suka memburu. Pergi memburu sana, memburu sini. Tapi akhirnya dalam cerita drama atau cerita Melayu dulu, kalau memburunya tu akhirnya buruannya sampai kepada seorang gadis. Itu berbeza. Tetapi ini tak sampai kepada berjumpa seorang gadis. Jadi dia senantiasa bawa khadamnya, pembantunya. Setiap apa yang berlaku kepada raja itu, dia akan tanya kepada khadamnya. Apa pendapat kamu? Khadamnya itu senantiasa mengatakan, tuanku ada hikmahnya. Tuanku ada hikmahnya. Itu saja jawapannya. Subhanallah. Jadi satu hari, dia mengajak khadamnya itu pergi memburu. Dia bawa parang, tuan-tuan. Bawa parang yang besar, parang panjang. Sambil menebas-nebas semak-semak untuk membuat laluan di hutan ketika dia nak masuk hutan. Tiba-tiba, parang itu terkena tangannya kerana parangnya tajam, terputus dua jarinya. Allahu Rabbi. Terputus dua jari raja tadi. Dia tanya ke pembantunya, macam mana ni? Ada hikmahnya tuanku. Kali ni tuanku tak boleh tahan. Semuanya ada hikmah. Mana boleh jadi? Akhirnya diperintahkan pengawal-pengawalnya tangkap pembantu ini, penjarakan dia semua hidup di penjara. Bawa balik ke istana. Maka balik ke istana, dipenjarakan pembantunya itu kerana tidak puas hati dengan jawapannya, ada hikmahnya. Jadi, raja tadi setelah dirawat, tetap juga terpotong dua jarinya, tinggal 3 jari saja, sebelah tangan. Setelah dirawat, setelah pulih daripada kecederaan, jadi kebiasaan seseorang itu tidak pernah akan meninggalkan apa yang dia suka. Macam mak rempit lah, kalau jatuh motor pun tetap dia nak naik motor. Raja ini dah terpotong tangan, tetap juga nak memburu. Satu hari dia pergi memburu. Tanpa adanya khadamnya, tanpa pengawalnya. Ketika dia sedang memburu, dia ditangkap oleh orang-orang liar yang di dalam hutan. Ada orang-orang asli kan, orang-orang liar di dalam hutan, yang mereka ini kepercayaannya iaitu akan mencari manusia. Manusia yang masuk ke dalam hutan, korban. Mereka juga buat korban, macam hari raya korban juga. Ditangkap raja tadi itu. Setelah diikat, ditangkap, dipersembahkan kepada rajanya, kami dah dapat dah manusia untuk dikorbankan untuk tahun ini. Kerana kepercayaan mereka, mengorbankan manusia itu akan menolak bala daripada yang datang. Mereka itu tidak percaya kepada Allah. Akhirnya dipersembahkan kepada raja tadi itu, ini, tuanku tengoklah orang ini. Akhirnya tuanku, orang asli tadi pun, raja orang asli itu, tengok orang yang dia tangkap tu, ada 3 jari, tak ada tuan-tuan. Dia macam ibadat korban ni, kalau cacat tak boleh. Maka dia kata, ini tak cukup syarat, cacat, lepaskan dia. Akhirnya tuanku itu setelah dilepaskan, dia teringat kepada pembantunya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya di sebalik kejadian itu tuanku. Akhirnya dia balik ke istana, pergi ke penjara, lepaskan pembantu aku. Lepaskan pembantu aku. Dia pun tanya kepada pembantu tadi itu, macam mana keadaan engkau? Alhamdulillah. Maka tuanku tadi pun mencerita kepada pembantu tadi itu apa yang berlaku kepada dia. Kemudian dia tanya, ketika engkau berada di dalam penjara begitu lama, macam mana keadaan engkau? Ada hikmahnya tuanku. Ada hikmah juga. Kenapa tuanku kata?
kalau saya tak di penjara tuanku akan bawa saya memburu tuanku lepas saya kena tangkap. Sebab saya tak cacat. Itu sebab kita melihat setiap perkara itu ada hikmah yang Allah jadikan untuk kita muhasabah diri. Baik. Adapun Allah SWT itu maha suci daripada kekurangan naqais. Naqais ni sifat apa? Kekurangan. Kita lah. Makhluk lah. Manusia lah. Yang sifat kekurangan. Kita ini tak sempurna. Itu sebab jangan kita mencari kesempurnaan pasangan kita. Kadang-kadang tak sempurna. Kita nak pasangan yang cantik, yang nak macam Nilofa. Jangan melihat sesuatu kesempurnaan. Cari kesempurnaan yang ada kepada pasangan kita. Jangan dilihat kekurangannya. Itu sebab pasangan ini sentiasa lengkap melengkap antara satu sama lain. Kita ini kekurangan. Satu hari Allah tarik nikmat yang Allah bagi kepada kita, lemahlah kita. Tak boleh untuk kita melakukan. Sebab kita tidak mempunyai apa-apa. Apa yang kita ada? Saya teringat nyanyian Ustaz Asri, penyanyi Rabbani ketika itu dengan nada murni. Nada murni dulu, mereka ini berada di bawah naungan Al-Arqam yang sebelum diharamkan oleh kerajaan dahulu. Jadi ada satu lagu yang menyentuh perasaan kita mendengarnya. Yang menunjukkan bahawa kita ini tidak ada apa-apa pun yang dijadikan oleh Allah. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Sebutkan, mana milik kita? Rumah, Masya Allah, tabarakallah. Kisah rumah ini juga ada ceritanya. Seorang pengemis berteduh di sebuah istana raja ketika hujan. Pengemis ini duduk di istana tepi pos. Macam kisah cerita P. Ramlee lah yang buta tu. Kasim Selamat. Bertemu dengan combi. Jadi berteduh hujan. Jadi pengemis ini berteduh. Datang pengawal istana. Hei, engkau tak boleh duduk di sini. Ini kawasan larangan. Ini kawasan istana. Siapa punya ni? Ini tuanku punya. Betul ke tuanku punya? Jadi pengemis tanya. Betul ke istana ini tuanku punya? Engkau degil. Jangan duduk sini. Boleh aku berjumpa dengan tuanku? Kata pengemis. Dia akhirnya pengawal tadi tu membawa pengemis itu berjumpa dengan tuanku. Apa yang kau cakap? Betul ke ini tuanku punya istana? Tuanku kata ya. Kalau tuanku mati, siapa punya? Anak saya punya. Sebelum tuanku punya, siapa punya? Ayah saya punya. Jadi bukanlah tuanku punya. Tak apalah, engkau duduklah di sini. Bukan aku punya. Itu sebab yang setiap apa yang kita ada, yang kita miliki, akan kita warisi kepada generasi-generasi yang seterusnya. Maka itu kita ini lemah, kita ini tak kekal, kita ini senantiasa bergantung antara satu sama lain. Kita itu bukan hanya bergantung dengan manusia, bergantung dengan ciptaan Allah. Udara ciptaan Allah. Kalau Allah stopkan udara, macam mana? Tumbuh-tumbuhan semua ciptaan Allah. Kalau Allah matikan tumbuh-tumbuhan, macam mana? Nak makan sayur-sayurnya tak boleh, nak makan buahnya tak boleh. Kalau Allah stopkan, sekarang ni semalam saya baca berita. Masih lagi terjejas tempat-tempat di Selangor yang tak ada air. Itu pun kita dah resah. Sedangkan air itu masih lagi boleh kita dapat di tempat lain. Macam mana kalau Allah keringkan sungai-sungai, lautan dan tasik-tasik? Di mana kita nak dapat air? Allahu Rabbi. Ini kita lemah. Bergantung kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah. Allahu Samad. Allah lah tempat berhajat setiap makhluk itu. Lemahnya kita. Maka maksud zat yang wajib ada al-wajib al-wujud ialah zat yang tidak didahului oleh tiada. Allah itu telah ada sejak azali kita dulu tak ada.
Tuan Hanif, saya pun nama Muhammad Hanif, nama sama, Masya Allah, Tabarakallah. Bertemu pula pada 1 Rabiul Awal. Kita dulu tak ada. Tengok tarikh lahir kita, kita ada tarikh lahir dan ada tarikh luput expire-nya. Apabila kita itu dijemput oleh Allah SWT, tak lama mana. Paling lama kita hidup, kata Rasulullah SAW, umur umat aku antara 60 hingga 70. Satu hari besok, kita hari ini berada di atas bumi, satu hari besok kita berada di bawah perut bumi. Seumpama lampu dinding. Kita ni macam lampu dinding. Nyawa tu seumpama minyak. Minyak yang diletakkan kepada lampu dinding. Sekarang tak ada lagi dah pakai minyak. Sekarang petik di tepi, di tengah menyala. Kampung saya dulu pakai gasolin. Kampung saya tak ada api, tak ada air. Pakai gasolin, pakai pelita. Dulu mengaji sampai hitam-hitam hidung. Allah Rabbi. Habis semua. Keluar-keluar bila tengok, ya Allah Rabbi. Dulu kampung tak ada api, tak ada air. Kita tu macam tu lah lampu gasolin yang pakai minyak tu. Hidup ini bagai lampu dinding, menerangi di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia pasti pangan sendiri. Padam. Habis nyawa kita padam kita. Allah Rabbi. Itu lemahnya kita. Tak bertahan kita. Adapun Allah SWT tidak diakhiri dengan tiada. Allah itu baqa, kekal selama-lamanya. Habis tu kita nanti kekal di dalam syurga, insya-Allah. Semua yang ada, kita doakan senantiasa mendapat rahmat Allah, ridha Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa kita itu nanti binasa tetapi dikekalkan khalidina fiha abada? Orang-orang kafir, Allah sediakan mereka itu neraka juga, kekal di dalam api neraka. Uiddat lil kafirin. Allah telah pun sediakan api neraka itu untuk orang-orang kafir yang kekal, yang dikekalkan oleh Allah nanti. Semua akan binasa, tetapi dikekalkan di akhirat nanti. Maka dengan itulah diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih. Berkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka pintu, nak masuk rumah, nak hidupkan kereta. Dulu arwah Datuk Haji Mustafa bin Haji Ahmad, mantan Qadi Besar Negeri Sembilan, yang merupakan bapa saudara saya sendiri. Dia kalau nak start kereta, tuan, Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tak tahu berapa kali Bismillahirrahmanirrahim baru start kereta. Nak mencari keberkatan, kebersamaan, tabaruk dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Ar-Rahman, iaitu sifat Allah yang bererti yang Maha Pemurah. Maka dengan itu kita senantiasa husnuzan dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Jangan kata Allah tidak makbulkan. Allah makbulkan kerana Allah itu Maha Pemurah. Allah akan makbulkan. Minta apa saja, Allah kata, berdoalah kepada aku, akan aku kurniakan. Jangan kita kata dah doa dah tak dapat. Jangan. Allah kurniakan. Allah tu merasa malu kalau tidak mengembalikan apa yang dipinta oleh hamba-Nya. Berdoalah apa saja. Kadang-kadang Allah Subhanahu Taala itu apabila kita minta, dia tak nak bagi yang apa yang kita minta. Jangan tuntut Allah menurut kita, tetapi kitalah yang sepatutnya mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita itu, itulah yang terbaik. Dapat isteri tak berapa cantik, itu yang terbaik sebenarnya. Paling tidak tak ada mata-mata yang jahat memandang isteri kita. Kalau isteri kita cantik macam mana? Tak senang hati kita. Dia keluar rumah, pergi pasar, kita risau. Dia pergi kerja, kita risau. Takut kita. Itu sebab semuanya ada kebaikan di sisi Allah. Kemudiannya Allah SWT dengan pemurahnya itu, Allah sangat pemurah kepada semua makhluk. Sama ada orang Islam, orang kafir, yang taat, ahli maksiat. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ini, salah satu dia punya sikap, kalau dia nak makan, dia takkan makan seorang-seorang.
dia akan cari orang untuk makan dengan dia berjemaah. Paling tidak 2 orang. Kalau dia tak jumpa, dia puasa. Itu Nabi Ibrahim. Satu hari dia jumpa orang kafir. Orang yang ingkar dengan Allah SWT. Dia kata, engkau nak tak makan dengan aku? Datang rumah aku makan dengan aku. Jadi kata orang kafir tu, naklah. Tapi dengan syarat, engkau mesti ikut agama aku. Ini bersyarat-syarat ni susah lah. Bersyarat-syarat ni susah. Akhirnya orang kafir tu kata, kalau makan dengan kau, kemudian kau suruh aku ikut agama kau, aku tak nak. Lalu orang kafir tu berlalu. Ditegur oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim AS, selama ini dia tidak menurut perintah aku, melanggar perintah aku, tetap aku bagi dia makan. Engkau sehari baru jumpa, kau tak nak bagi dia makan. Allah, Nabi Ibrahim pergi cari balik, mana orang tadi tu, pagi makan, tak apa, tak ada syarat-syarat lah, kau datang rumah aku makan. Itu sebab jamu orang makan ni, Masya Allah, tabarakallah. Allah SWT maha pemurah bagi siapa pun. Baik ada makna, kata cerita Pirambi itu kan, pemurah kita kepada orang-orang yang kita kenal, ataupun sesuatu nak dapatkan imbalan. Pemurah, nanti saya bagikan itu janji orang-orang politik. Itu pemurah dia waktu pilihan raya. Sekarang tak nampak lagi batang hidung, agar dia dapatkan undi itu. Itu pemurahnya, agar dia tu dipilih menjadi calon dan sebagainya. Pemurah kita. Tetapi kalau Allah SWT, pemurah Allah kepada ahli yang maksiat pun Allah bagi kemudiannya. Allah SWT juga mengurniakan jalailan jalailun ni'am, nikmat-nikmat yang besar, nikmat yang paling besar yang kita dapat, Tuan Hanif, nikmat iman dan Islam. Nikmat menjadi umat baginda Nabi SAW. Beruntung kita. Macam mana kalau kita dilahirkan bukan Islam? Allah, takut kita. Itu dia nikmat yang paling besar. Asasnya keimanan, kesihatan. Ni sihat tubuh badan, Masya Allah, tabarakallah, boleh berjalan. Macam mana kalau sakit? Allah, anak saya baru-baru ni kena kemalangan jalan raya 8/4 Ituri. Nak pergi kerja, naik motor, langgar kereta belakang, bedah kepala dia, dikeluarkan tumpul kepalanya, cukup bulan ni baru dimasukkan balik. Jadi ketika tu naik motor, wai suku naik motor ni kalau tak laju tak sedap. Naik motor ni kalau tak laju tak sedap. Mana ada anak muda umur 25 tahun bawa motor 30, 40, tak ada. Jadi tak kisahlah siapa salah itu saya tak nak kirakan. Orang tanya kepada saya kata innama amruhu irada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau nak jadi, jadilah. Itulah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulunya sihat, main badminton, cycling, sekarang terbaring, bed feeding ada ke rumah sekarang. Masuk tiup, minum susu 4 jam sekali, pakai pampers. Tapi Alhamdulillah lah, sekarang dah boleh berjalan sedikit, boleh menggunakan anggotanya sendiri. Itu dia kesihatan. Kalau kesihatan tak ada, tak boleh nak kerja, tak boleh nak berniaga, duduk terbaring. Rezeki yang Allah bagikan kepada kita, banyak rezeki yang merupakan bukan hanya dengan wang ringgit, tapi rezeki yang lain. Pendengaran, macam mana kalau tak dengar? Allah Rabbi, tak boleh nak dengar. Lagu-lagu yang indah tak boleh nak dengar. Selawat yang indah tak boleh dengar. Orang membaca qasidah, kita tak boleh mendengar qasidah-qasidah yang indah dan sebagainya. Penglihatan, tak nampak, buta, nak melihat, tak boleh. Ini merupakan yang Allah bagi kepada kita tanpa kita minta. Kita tak pernah minta, ya Allah, bagi aku mata, bagi aku telinga. Allah bagi kepada kita. Itulah di antaranya yang disebut oleh Syekh Ahmad Al-Syawi, berkata, Ar-Rahmanul Mun'imu bijami'in ni'amin kamman wa kaifan wa zun yawiyatan wa ukhrawiyatan zahirayatan wa batiniyatan. Apa dia kata? Ar-Rahman, iaitu sifat pemurah Allah.
adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang besar, asas sama ada dari segi jumlah banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat sama ada yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ada nikmat yang kita tak nampak. Apa nikmat dia? Udara. Mana ada? Udara ada nampak? Tak nampak. Itu nikmat. Angin. Tak nampak. Itu semua nikmat yang Allah bagi kepada kita. Maka dengan itulah nikmat ini hendaklah kita mensyukurinya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tadi sembahyang subuh kan saya baca surah Al-Duha di hujung ayatnya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat daripada Allah hendaklah engkau zahirkan. Terakhir, macam mana zahirkan? Ada duit, gunakan. Saya selalu kata, zuhud ini bukan dengan kemiskinan. Saya selalu menyebut kepada jemaah saya, ada duit gunakan. Mampu beli rumah besar, beli. Mampu pakai kereta yang mewah, pakai kereta yang bagus, pakai. Itu nikmat yang dizahirkan. Kerana Allah yang bagi nikmat, kita menggunakan nikmat itu dengan kebaikan diri kita sendiri. Janganlah gaji 50,000 pakai kancil 660. Kan menyeksa diri itu. Janganlah duit banyak tapi pakainya compang-camping. Itu bukan zuhud. Zuhud ini mesti menggunakan segala nikmat Allah SWT, pakai yang indah, yang mahal tak kisah. Itu mengikut kemampuan masing-masing, gunakan segalanya. Itu sebab saya katakan, jangan sampai kita tidak menggunakan nikmat yang Allah SWT bagi, akhirnya apabila kita diwafatkan oleh Allah, yang dapat orang lain besok. Orang lain yang mewarisi, anak-anak kita yang mewarisi, isteri kita yang mewarisi. Takhir. Tadi ini yang takhir, dah masuk syuruk dah. Seorang pegawai insurans dia telefon saya. Kan banyak ramai orang telefon ni, so beli insurans dan sebagainya. Insurans nyawa lah itulah. Saya kata kepada dia, ini orang non-Muslim dah. Dia telefon saya. Saya kata, apa guna saya beli insurans nyawa tu? Apa keperluannya? Encik, nanti apa-apa jadi pada encik, isteri encik dapat. Kalau encik katakanlah encik aksiden kah, ada kematian kah, isteri encik dapat. Ini untung encik dapat 500,000. Oh, macam tu kah? Saya kata. Macam mana isteri saya dapat, kemudian dia kahwin dengan laki-laki lain, saya dalam kubur menangis. Langsung dia tak jadi jual insurans dengan saya. Itu di antara yang kita sebutkan. Kita nakkan kita yang merasakan apa yang kita usahakan, agar kita itu mendapat apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Moga-moga pagi ini mendapat kebaikan di sisi Allah SWT. 1 Rabiul Awal, perbanyakkan bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Terima kasih kepada Tuan Hanif, kepada semua yang saya bertemu pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah, di rumah yang begitu indah, yang begitu baik, kepada tuan rumah ini yang telah membenarkan kita dapat solat berjamaah pada pagi ini dengan pertemuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah SWT telah mempertemukan saya dengan tuan-tuan dan tuan-tuan yang di dalam rumah ini. Moga-moga Allah SWT merahmati rumah kita, dan yakinlah majlis ilmu yang kita buat ini, kita didoakan oleh malaikat, iaitu malaikat mengatakan, ampunkanlah si fulan ya Allah, ampunkanlah si fulan ya Allah, ampunkanlah si fulan ya Allah. Doa malaikat ini makbul. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita dan memberi kebaikan kepada kita, kepada seluruh ahli keluarga ini. Hazza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.